Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya. Dah petang kan? Selamat petang. Cuaca pun sudah mendung pemirsa ya. Matahari sudah malu-malu. Okey, dan petang ni saya nak buat makanan yang aneh, pelik dan juga mungkin bagi saya sedap lah. Tapi tak tahulah bagi orang lain kan. And then nama dia Bobo Centil. Alright. Bobo centil ni dia senang tapi dia susah ya. Okey. Saya guna tepung pulut 1 kg. And then saya tak tahulah berapa banyak dia boleh dapat, tapi saya dah adon macam ni dia punya tu. And then adonan dia kita tak payah keras sangat dan tak payah lembek sangat. Janji kita dah boleh bentuk ya. Okey. Dan juga dia punya pewarna ni terpulanglah nak warna apa, hijau ke, kuning ke, merah ke. And then saya letak warna hijau sahaja. Okey. Ni macam ni saya terus akan buat. Lepas tu saya terus akan rebus ya. Rebus. Saya pun dah melega air. Dah masak air tapi dia belum melekat. And then saya terus sekali buat masuk macam tu ya. Nanti bila dia dah terapung, maknanya itu dah masak. Okey. And then bahan-bahan dia untuk campuran ada santan, ada gula merah apa semua, nanti saya akan buat kemudian. Okey. Saya buat satu-satu dulu. Alright. Okey pemirsa, dan hasilnya bila kita dah digentel jadi macam ni ya. Okey, kita terpulanglah kita nak gentel bentuk apa. And then ada yang macam ni atau yang panjang-panjang, itu terpulang awak semua. So saya sambil gentel sambil masukkan, and then kalau dah masak dia akan terapung. Okey. Okey, saya akan lanjutkan sementara. Okey semua, kita sambil bercurahat ya. And then kita punya tada, nampak? Ni dia dah masak. And then kita nak buat kuah dia. Kuah dia ada jap ya. Ni dia punya tu. Yang tadi saya cakap tepung dengan tu kan. Lepas tu dia punya kuah ni santan dan juga gula merah. Saya akan buat gula merah dulu sebab dia kena pekat. Okey. Lepas tu nanti santan ni pula saya akan rebus biar dia tak basi. Betul. Okey. And then nanti yang putih-putih pun ada yang untuk putih saya akan guna tepung beras sedikit dan juga santan dia untuk melemakkan dia dan untuk iseri dia. Okey. Okey, kita akan lanjut untuk fasa nombor 2. Kita akan rebus ini dulu. Gula Melaka, gula merah ataupun gula Jawa ya. Okey, sekejap ya saya akan buka. Ni harga dia RM4.50. And then tada, ini saya ni semua ya. Mira, ada balon dekat peti sejuk, pergi ambil. Okey, saya masukkan begini saja ya. Alright. Ini gula kita. Okey, gula Melaka kita. Nampak tak pemirsa? Okey, saya akan kacau. Buat tak ke? Tak lah. Okey, ni ada sedikit tambahan. Alright. Ada ni tak? Apa tu? Biarlah. Okey, ni saya akan kacau ya. Kacau sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi buket. Okey, kita tunggu dia sampai hancur ya. Okey semua, ni gula kita sudah cair ya pemirsa. Kita sudah cair. And then kita akan angkat dia ya. Okey pemirsa, ini kita punya santan ya. Kita akan sebab kita rebus sebab biar kita tahan lama. Okey. Okey, inilah santannya, santan kara. Saya guna santan kara pemirsa ya, 1 kotak santan kara sebab saya buat bubur banyak. And then takut guna santan banyak. Kalau guna santan banyak, and then kita kan lemak dia sedap, meresap, nikmat dan mantap. Okey. Okey semua, inilah bubur kendil kita, cendil lah, nampak ni ha. Dengan pekatnya, dengan santannya, dengan gula merahnya, memang semua terasa mantap, nikmat. Begini ya.
Kalau nak tahu resepi dia, boleh tonton dekat YouTube saya atau tengok dekat channel saya. Saya nanti akan ajar atau WhatsApp. Hello ayah. Ya, dia dekat rumah maklum dia. Rumah maklum dia. Yalah kalau mau maklum dia dekat atau. Cakap dengan dia kalau dia balik lapan-lapan dia kalau maklum dia. Yelah. Kalau maklum cakap dia kalau boleh balik kita malam-malam juga dia. Yelah. Okey, salam. Okey pemirsa, ada gangguan teknikal sedikit ya. Itu bukan nak bagi suami, my husband saya, dia call pemirsa. Dia cakap bubur sudah siap. Saya cakap sudah siap. Dia pun suka, dia peminat bubur kendil ni. And then dia tak seberapa bekat lah Ira. Dia punya tu jangan dia sedap. Okey semuanya, saya nak bercerita ataupun saya nak berkongsi ya. Tadi minta maaf lah untuk mula-mula ataupun kalaulah saya yang berkongsi cerita ni, pengalaman saya ni ada yang terasa ataupun sakit hati ataupun tersindir, tergores, itu saya minta maaf banyak-banyak lah. And then pengalaman saya tadi, saya pergi COD dekat Batu mana lah? Batu 8. Okey, dekat Batu 8 sana dia ada satu kilang Nestle ya. And then saya pergilah COD. Dia order dengan saya nasi goreng kampung, telur mata, bakso beranak. So 2 saja dia order. And then saya dah buat. Dia cakap dengan saya cakap dengan dia, saya tak boleh hantar sebab kan ada roadblock kan ataupun sekatan jalan raya yang nak masuk Nestle sana. And then saya tak ada surat. Saya cakap macam itulah. And dia cakap tak payah surat kak, tak ada roadblock pun. Tadi saya pergi kerja semua clear. Dia cakap macam tu, tapi dia tak bagi tahu yang jamnya, okey. Lepas tu kan saya dah keliling dari saya tadi COD ada 4 tempat. Batu 10, 2, lepas tu Jalan Wajah, lepas tu Batu 8. Jalan Wajah ni Batu 9, Batu 8 ni dekat yang tu lah, yang sesak ni lah. And then saya pergi daripada sini pukul 10 lebih, dekat pukul 11 macam tu. Tapi bila saya dah clearkan semua, nasib baik saya clearkan dulu yang dekat-dekat yang idea Batu 10 dengan Jalan Wajah. Kemudian saya terus pergi ke Batu 8 dekat Nestle sana. Daripada pukul 11 hingga pukul 1.30 saya tak bergerak daripada jalan Batu 8 hingga ke Batu 7. Memang tak bergerak pemirsa, memang padat begini. And then yang customer saya yang order tu marah. Marah, dia bukan marah ni macam ni, bukan macam tu, tapi dia punya cara cakap dia tu memang tak puas hatilah sebab lambat satu hal. Lepas tu dia kena pergi ambil. Saya tak suruh pun dia pergi ambil dekat pertengahan jalan tu, tapi dia yang nak ambil. And then saya cakap lah dengan dia, okey, awak nak ambil lah, datang sini, saya ada dekat depan Caltex. Teruslah dia datang, dia naik motor. Saya dengan menantu saya, dengan cucu saya yang dengan tak pakai baju, tak cukup nak tidur apa semua. So dia mengamuk pemirsa, memang padulah kereta. Itulah yang dinamakan PKPD ni ya. Okey, lepas tu pula yang tu dia, yang customer saya tu dia datang dengan gaya dia, dengan motor, dia security, rupanya dia security. Saya pun tak pernah order, dia pun tak pernah order dengan saya. Lepas tu apalah salahnya dia cakap baik-baik kan. Okey, saya pun nak info dengan dia. Saya cakap, "Dek, minta maaf lah ya lambat sebab dekat sini jam teruk." Jam teruk. Dia boleh tanya, "Awak dengan siapa? Dengan suami ke dengan siapa?" Dia tanya macam tu. Saya cakaplah dengan menantu saya. Dia tak tanya saya naik motor ke naik kereta. So saya jawab macam tu lah. Bila saya jawab macam tu, dia okeylah macam ni, saya pergi ambil lah. Tunggu je lah awak kat situ. So saya
tak sengaja nak tunggu kat situ sebab memang kereta tak berjalan langsung. Terpaksalah duduk kat situ. Betapa selama berapa jam ya, 2 jam lebih lah saya ingatlah betapa kat situ. Terus dia pun datang dengan baju security dia, dengan naik motor dia. Dia duduk je, bukan dia nak ambilkan ke ataupun macam mana ke. Sedangkan dia naik motor, saya nak bergerak macam mana? Saya duduk tengah-tengah pula tu. Saya memang tak boleh bergerak pun dipanggil saya ni. Saya cakap dalam hatilah, kalau tahu dia jam macam ni, memang saya tak ambil tadi dia order. Saya cakap macam tu dengan menantu saya kan. Dikarenakan macam tu lah dia macam tak puas hati apa semua. Lepas tu dia, bila sampai menantu saya bagi dia boleh cakap apa? Oh, dah tahu jam, kenapa naik motor, naik kereta? Lah, saya tak tahu yang jam apa semua. Sebab saya tanya dengan dia ada roadblock ke, ada sekatan jalan ke apa, dia kata clear. Itulah yang saya naik motor, saya naik kereta. Takkanlah saya nak bawa cucu saya naik motor, betul tak? Sebab cucu saya tak ada orang jaga. Mak dah siapa dah? Dah siap. Sebab banyak tempat tadi saya nak cari location sambil memandu, saya pun tak sempat lah kan dengan mata nak tengok ke depan apa semua. Bawa kenderaan. Memang PKP di cabaran memang banyak sangat-sangat lah untuk keluarga saya dan saya sendiri ya. Okey, bila dah macam tu saya terpaksa lah, saya tengok cucu saya dah tak boleh nak cakap apalah sebab dia nangis dia nak tidur. Memang dia tak cukup tidur lah ya. Biasa dia tidur tengah hari tu, biasa dia tidur. And then saya botak. Saya bawa lah dia, bawa dia teman, cepatlah nanti jatuh. Saya bawa dia. And then saya terus balik. Saya memang tak tunggu yang tengah berderet panjang tu, saya tak tunggu. Saya terus naik penghadang jalan. Penghadaran jalan tu kebetulan dia tinggi lah. Tapi saya tak nak, saya terpaksa lah. Memang saya terpaksa sangat tadi. Saya tak tunggu lagi, saya terus je masuk dekat kalau jalan kan tengah-tengah kita ada yang, sebab dia bukan jalan sahala. Sebab ni jalan sahala, ni ke arah Kelang aja. Kalau ke Banting kita kena U-turn balik macam tu. So saya tak payah U-turn tadi, saya tak payah tunggu dekat traffic light tu, saya terus masuk dekat lorong yang dia punya divider tu kecil sikit lah. Maksudnya dia rendah sikit. So kereta saya tak sangkut lah, Alhamdulillah saya pun lepas. Ada pula yang ikut dekat belakang saya pun ikut juga. Mungkin dia dah tahap memang tak sabarlah nak menunggu kat situ kan. Teruslah saya bebas daripada situ. Terus saya balik saya dah dekat pukul 2 pemirsa. Dah dekat lagi berapa minit je pukul 2. Ni nak pergi klinik ni, nak hantar cucu saya pergi klinik pukul 2. Nak check nak timbang. Lepas tu tergesa-gesa lah dengan tak makan, dengan tak minum apa semua. Kita memikirkan customer kita, nak menjaga customer kita sampai macam tu. Tapi memang saya taubat lah. Kalau ke arah sana saya dah tak nak ambil lagi lah. Saya kasihan lah. Saya taubat, tak apalah. Saya cakap dengan dia, awak order lah dengan lain orang, betul tak? Memang saya tak bayangkan tadi dengan cucu saya menangisnya kan, dia tak cukup tidur, dengan saya perut tak ada isi apa-apa, air pun saya tak minum. Dengan menantu saya baru buat kerja, terus saya pergi order. Di kenangan petang saya nak pergi hantar cucu saya pergi klinik, dan emak dia pun sekali. Teruslah pukul 2 tu terus kita orang pergi klinik tanpa makan apa semua tahu, minum air saja. Terus pergi klinik. Daripada klinik dia cucu saya timbang apa semua, dah siap dia pergi mak dia pula. Mak dia klinik lain. So kita terus pergi klinik mak dia. Dia punya menunggu lagi kat situ. Memang saya kepala ni rasa macam tak tahulah nak cakap macam mana. Macam dibayang-bayang macam tu. Sebab kita satu hari duduk dalam kereta ni, lagipun mata saya tak seberapa terang, dan nak pandang ke depan tu memang susah lah kan. So
sebab semua orang kerja, suami saya pun kerja, dia kerja lori ayam, dah start baru dah 3 hari. Anak saya pun kerja, jadi terpaksa lah saya bawa cucu dengan menantu saya yang bawa lah sebab saya boleh bawa kereta, tapi sebab tak jauh kan. Okey, daripada situ saya masuk dekat klinik yang menantu saya dia nak cucuk. Ya Allah. Di situlah saya menunggu lagi, menderita lagi dengan anak yang tak cukup tidurnya, apa semua dibawa, menangis. Bagi susu tak mau, bagi ini tak mau, saya pun tak tahu tak nak cakap apa. Yang doktor dekat dalam tu cuma satu je dia ambil untuk yang cucuk tu. Berapa ramai dekat dalam klinik tu, rupanya satu je yang ambil kes macam ni. And then saya pun, saya sampai cakap, kenapalah nurse tu, kenapa dia ke hulu kili tak nak layan. Rupanya dia satu je, memang tengah ada orang kat dalam, punya lama menunggu. Daripada pukul 2 pemirsa, sehinggalah pukul 4.30 saat baru sampai rumah. Barulah minum air 1 cawan, dan menantu saya pun cakap saya sudah lapar. Saya sudah dah tak minum air, dah rasa macam kering. Itulah pengalaman buruk saya hari ini pemirsa ya. And then saya terus balik rumah. Tadi saya baring sekejap, lumur minyak cakapak. Saya tak berani nak makan Panadol sebab belum makan nasi, belum makan apa. Terus saya buat bubur pemirsa. Ni saya dah makan ni terus buat bubur. Inilah bubur cendil kita. Itulah bubur cendil kita. Okey, itu sajalah pemirsa video kita kali ini. InsyaAllah kita jumpa dekat lain video. Apa-apa kita, kalau ada salah silap, kita minta maaf lah pemirsa ya, dengan saya punya perkataan atau sikap saya yang menggores semua penonton semua yang kat luar sana. Okey, inilah cucu saya ya. Okey, tengok nampak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua kawan-kawan. Kita makan kawan. Makan, bye-bye. Okey semuanya. Itulah kisah kita hari ini yang penuh dengan kesedihan, yang penuh dengan penungguan. Memang menunggu tu katakan kerja yang memang membosankan ya. Tapi apalah daya, kita perlukan mereka. Betul tak? Okey, kat sini saja video kita kali ini. InsyaAllah esok kita sambung di lain video. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.